Bayangkan Sabah yang kaya dengan budaya, tanah yang subur dan rakyat yang sentiasa menuntut keadilan serta maruah politik sendiri. Kini sekali lagi diwarnai dengan pergelutan naratif politik tempatan dan dominasi pusat. Soalnya, benarkah wujud konsep berasaskan Sabah atau ia sekadar gimik politik semata-mata? Itulah persoalan yang membara selepas kenyataan terbaru Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi yang menolak dakwaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kononnya mereka mengangkat politik berteraskan suara Sabah. Sumber asal artikel ini ditulis oleh Alia Al-Hajri untuk Malaysia, kini diterbitkan pada 21 Ogos 2025. Ronald Kiandi yang juga pengerusi Bersatu Sabah menyifatkan konsep yang dipromosikan GRS tidak lebih daripada satu gimik politik. Alasannya jelas, GRS konon melaungkan perjuangan lokal, tetapi akhirnya tetap bergantung kepada Kuala Lumpur untuk menentukan pembahagian kerusi pilihan raya serta konsep gabungan politik. Kata Kiandi, mereka tetap perlu datang ke Kuala Lumpur berjumpa Perdana Menteri untuk berunding soal kerusi dan berbincang konsep gabungan. Jadi, bagaimana ini boleh dikatakan politik berasaskan Sabah? Beliau menegaskan realitinya ialah GRS tidak mampu menentukan masa depan politik secara mutlak. Walaupun pengerusi GRS yang juga Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Noor, mendukung naratif parti tempatan, namun perundingan tetap tertakluk kepada rundingan pusat. Tak mengapa, itu urusan mereka, tiada kaitan dengan Perikatan Nasional PN, kata Kiandi yang sudah 6 penggal mewakili beluran. Isu ini semakin hangat apabila pada 18 Ogos lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menganjurkan satu mesyuarat penting di kediamannya, Seri Perdana. Turut hadir ialah pemimpin tertinggi Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN dan GRS. Mesyuarat itu digambarkan Anwar sebagai simbol kematangan politik demi mengukuhkan kerjasama persekutuan dan negeri. Hadir sama ialah Haji G. Noor dan Presiden UMNO merangkap timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Namun, kelibat pengerusi UMNO Sabah, Datuk Bung Mokhtar Radin, tidak kelihatan. Bung sebelum ini tegas menyatakan BN Sabah tetap akan berdepan GRS dalam PRN yang akan datang walaupun rundingan masih berlangsung. Lebih pedas lagi, Bung Mokhtar menyindir GRS dengan memuat naik gambar mesyuarat itu lalu menyoal secara sinis, apakah parti lokal sudah tenggelam dalam gelombang Malaya? Mana suara keras yang sering melaungkan kononnya parti Malaya itu pengkhianat? Apakah GRS kini pengkhianat besar kepada rakyat Sabah? Satu tamparan sinis yang jelas menguji integriti GRS di mata rakyat. Mengulas ketegangan hubungan tiga pihak, PH, BN dan GRS, Ronald Kiandi menyamakan keadaan itu sebagai kisah cinta tiga segi yang sukar bertahan lama. Katanya, gabungan tulen tidak mungkin lahir daripada hubungan yang rapuh. PRN lalu telah membuktikan pertembungan tetap berlaku dan untuk membentuk kerajaan negeri, mana-mana pihak perlu sekurang-kurangnya 37 kerusi. Menarik untuk dilihat siapa yang mampu capainya, ujarnya. Sehingga kini GRS menguasai 42 daripada 73 kerusi DUN Sabah. Komponen GRS merangkumi Gagasan Rakyat Sabah, Pimpinan Haji G, Parti Bersatu Sabah, PBS, Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, Parti Maju Sabah, SAPP, Parti Cinta Sabah, PCS, Parti Harapan Rakyat Sabah, PHRS, Parti Liberal Demokratik, LDP, dan USNO.
Namun, jangan dilupa, Bersatu Sabah yang pada awalnya pengasas GRS pada 2022 akhirnya keluar selepas berlaku penjajaran politik baharu di negeri dan persekutuan, menyentuh cadangan bom bahawa UMNO Sabah mungkin bertanding melawan GRS tetapi tetap membuka pintu kerjasama selepas PRN. Ronald Kiandi menganggap itu bukan perkara baharu. Katanya, sejarah PRN Sabah membuktikan konsep tiada gabungan tulen sudah lama berlaku. Gabungan wujud hanya di atas kertas, tetapi pertembungan tetap tidak dapat dielakkan. PN pula, katanya, akan bertanding secara solo di Sabah dengan 4 parti komponennya, Bersatu, PAS, Gerakan dan Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Kali ini, mereka tidak lagi ada memorandum persefahaman dengan PBS, sebaliknya akan bergerak sendiri. Namun, persoalan besar tetap membelenggu. Adakah konsep politik berasaskan Sabah benar-benar lahir daripada suara rakyat negeri itu? Atau sekadar slogan politik untuk mengekalkan kuasa? Sejarah menunjukkan naratif politik tempatan seringkali dijajah, tetapi pada akhirnya keputusan tetap berpusing kepada Kuala Lumpur. Bung Mokhtar sendiri membangkitkan persoalan pengkhianatan dan ramai pemerhati melihat retorik GRS semakin rapuh apabila diseret dalam gelanggang rundingan pusat. Disinilah timbul kontroversi yang bakal menggelagak. Apakah rakyat Sabah rela melihat parti-parti lokal berpelukan dengan parti-parti Malaya demi kerusi dan kuasa? Atau apakah sebenarnya rakyat hanya dijadikan bahan jualan politik sementara keputusan sebenar diatur di Putrajaya? Bukankah dulu naratif mereka lantang, Parti Malaya jangan campur tangan, tetapi kini gambar mesra di Seri Perdana membuktikan sebaliknya? Lebih membimbangkan, adakah PRN Sabah kali ini akan menyaksikan satu lagi percaturan besar yang hanya menguntungkan elit politik tetapi tidak memberi apa-apa perubahan kepada rakyat bawahan? Apakah naratif GRS sekadar memperkukuh kedudukan individu tertentu, sedangkan konsep sebenar berdiri atas kaki sendiri hanya tinggal retorik kosong? Inilah pertanyaan yang wajar kita lontarkan bersama. Adakah berasaskan Sabah benar-benar untuk Sabah atau sekadar nama indah bagi mengaburi realiti politik yang terus berulang-ulang? Politik Sabah kini bagaikan sebuah drama bersiri yang penuh dengan cinta tiga segi, janji manis dan akhirnya pertembungan sengit. Tetapi siapa watak utama yang akan bertahan sehingga episod akhir? Itulah yang akan kita saksikan dalam PRN akan datang. Jangan lupa, setiap undi rakyat akan menentukan apakah Sabah benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri atau terus menjadi satelit politik Malaya. Sebelum kami akhiri episod pada kali ini, kami tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Gunung Kinabalu gagah berdiri, awan berarak di langit biru. Janji manis jangan dicaci, rakyat menilai siapa yang palsu. Sekian, kita jumpa lagi.